Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita teruskan lagi dengan perkongsian ilmu. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana untuk membina soalan dalam Google Form. Bukan soalan kuis, tetapi sebaliknya soalan biasa dalam bentuk struktur dan karangan. Baik, pertama sekali kita buka akaun Google kita. Pastikan seboleh-bolehnya gunakan akaun MOE ataupun The5. Baik, pastikan akaun kita dekat atas ni. Baik, seterusnya kita tengok ada 3 titik, ada 9 titik sini, kita klik saja. Baik, terusnya dibawa kepada Google Form. Baik, bagi yang belum login, maka kena login terlebih dahulu di bawah akaun MOE. Kemudian barulah boleh mengisi ataupun membuka Google Form. Baik, paparan berikut akan muncul. Okey, kita boleh pilih blank. Kat sini ada banyak, tapi kita akan pilih blank. Sebab apa? Sebab kita boleh ubah ikut kesesuaian kita. Okey, klik pada blank, kemudian akan timbul paparan bahagian Google Form yang pertama sekali. Baik, sebelum tu kita namakan dahulu Google Form kita ni sebagai, saya namakannya sebagai ujian di bahasa. Okey. Saya namakan ujian bahasa saja, bukan bahasa Melayu. Okey, description ni saya letak saja ujian pertengahan tahun. Baik, kemudian kalau rakan guru lihat di bahagian atas ni masih lagi untitled, kita double klik saja, dia akan berubah menjadi mengikut tajuk kat sini lah, ujian bahasa. Baik, setelah ini maka kita kena setting sikit. Kita kena setting dulu bahagian yang kita nak buat kat sini. Okey, kita tengok saja bahagian setting di sebelah kanan ni ada setting. Okey, klik kat sini. Kemudian kita akan dibawa kepada paparan berikutnya. Baik, ada 3 bahagian, general, presentation dan juga quiz. Jadi biasanya kita akan guna general lah. Okey, pertama sekali kita mestilah ambil email pelajar kita. Okey, kita klik email. Kemudian dekat sini kalau kita tik yang atas ni, dia akan membenarkan hanya email MOE sahaja. Jadi kita biarkan saja. Baik, kalau ini murid hanya boleh menjawab satu saja kan. Jadi pun mungkin cikgu nak bagi peluang pada pelajar, mungkin kalau tak dapat jawab hari ni sebab dia ada apa, kemudian dia boleh ambil lagi sekali ya. Okey. Yang ni pun tak payah isi. Okey. Kemudian kalau kita tengok dekat presentation ni, show link to submit pun saya rasa kita antik saja, kita cuma ambil show progress bar saja. Baik, sini quiz dan tak berkenaan lah sebab kita tak buatnya sebagai quiz, sebaliknya kita hanya nak buat sebagai soalan sahaja. Okey. Baik, selepas dah siap semua, kita save. Okey, kita save saja. Kemudian kita kembali ke paparan awal. Okey, kat sini nampak dah, dia dah minta email lah. Siapa yang nak masuk ni kena ada email. Okey, apa yang saya nak tunjukkan pertama sekali dekat sini kita nak buat kelas. Nama kelas, sebab kita mungkin sebagai seorang guru kita mengajar di beberapa buah kelas. Contohnya kalau tingkatan 5 ada 5 anggrek, 5 mawar dan sebagainya. Jadi kita akan letakkan nama kelas dahulu. Okey. Contohnya kat sini saya akan buat contoh saja. Pilih kelas anda. Okey. Pilih kelas anda, kemudian saya pilih drop down menu. Okey, contohnya saya ada kelas sebelum tu cikgu dah kena ada lah nama-nama murid dalam kelas kan. Okey. Saya tulis ni 5 anggrek ya. Okey, katakan saya ajar 3 kelas, 5 kenanga dan juga 5 mawar. Okey. Baik. Ketiga-tiga kelas ni saya ajar, jadi pelajar kena pilih dulu kelas mana. Kalau pelajar ni dia nak ambil ujian ni dengan saya, dia akan pilih kelas mana yang dia berada. Okey. Baik, kemudian habis saja pilih kelas ni, kita akan buat page baru.
Ini muka surat yang pertama tadi, hanya perlukan masukkan email pelajar, kemudian pelajar akan pilih kelas. Baik, untuk yang kedua, section 2 ni, kita suruh dia pilih nama pula, okey. Okey, bila kita dah pilih page yang baru, dekat sini kita tulislah tadi kita buat 5 anggrek. Okey, so sini ialah page yang kedua ni, page 5 anggrek. Okey, baik. Page 5 anggrek ni maksudnya senarai nama 5 anggrek ada sinilah, okey. Baik, kemudian bahagian sini kita letakkan klik nama anda. Okey, kita akan letakkan nama pelajar. Kalau katakan kelas 5 anggrek tu ada 30 orang pelajar, kita akan letakkan. Baik, yang macam ni cikgu kena pilih ataupun cikgu kena sediakan siap fail nama murid tersebut. Okey. Baik, saya akan pilih fail saya. Okey, contoh nama saya dah ada siapkan. Contoh nama di sini. Okey, katakan kelas A ni 5 anggrek. Okey, saya ambil contoh 5 orang saja. 5 orang saja pelajar, saya copy saja. Kemudian saya pergi pada GM saya letak pada option 1 ni. Okey, sini kita saya dah paste Saya dah paste nama pelajar 1 2 3 4 5 orang saja. Baik. Kat sini kita pilih drop down menu. Okey. Jadi untuk kelas 5 anggrek ni pelajar akan baca arahan supaya memilih nama masing-masing. Kenapa kita buat begini cikgu? Sebab sekiranya murid tu menulis ataupun menaik sendiri nama dia, kadang-kadang dia letak hanya nama ringkas sahaja ataupun nama panggilan sahaja tanpa dia memberi nama penuh. Kadang-kadang kita sebagai cikgu yang mengajar di banyak kelas, kadang kita pun keliru. Tambahan pula dah lama tak jumpa pelajar ni kan. Okey, baik. Jadi dah siap untuk kelas yang pertama. Baik. Kita pergi pada page break yang kedua ataupun ni kedua, kita ambil tadi 5 anggrek, sekarang kita pergi ikut urutan 5 kenanga. Okey, kat sini saya tulis 5 kenanga. Okey, description dia senarai apa tadi? Nama 5 kenanga. Senarai nama 5. Okey. Baik, dah siap. Kita tambah saja kat bawah ni. Okey, klik nama anda. Okey, kita seragamkan lah. Okey, seragam macam ni klik nama anda, kita seragamkan arahan supaya budak lebih jelas. Okey, kemudian kita pergi pada senarai fail nama budak tadi. Saya ada ambil tadi, saya ambil A, sekarang saya ambil contoh B. Okey, saya ada lagi 5 nama. Kita balik semula ke Google Form. Okey, saya hanya paste saja 5 nama tersebut. Kemudian saya akan tukarkan kepada drop down menu. Oops, sorry dekat sini. Okey. Ini tak berkenaan. Okey, jadi 1, 2, 3, 4 ada 5 pelajar. Okey, kita require. Okey, baik. Ini dah buka surat yang kedua. Baik. Kalau cikgu ajar 3 kelas, cikgu boleh buat lagi lah sehingga 4 kelas atau 5 kelas. Okey, saya buat lagi satu contoh. Kelas apa tadi? Ikut urutan. Lepas kenanga ialah 5 mawar. Okey. 5 mawar. Okey, senarai. Baik, kemudian kita tambahkan di sini. Kita pergi pada fail nama pelajar. Kita ambil, saya ambil contoh C sini. Okey, ada 5 orang pelajar. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya pergi dekat sini. Oh, saya belum tak. Okey, kita paste dulu kat sini. Kemudian arahannya ialah klik nama anda. Okey. Baik, sini kita ubah. Kita tak nak multiple choice tapi kita nak drop down menu. Okey. Required. Baik. Sekarang ni kita dah ada berapa muka surat. Okey, saya pergi ke atas. Yang pertama sekali ialah apabila ada email dan juga pilihan kelas. Okey, kemudian kat sini nama pelajar kelas 5 anggrek, section yang kedua ataupun page yang kedua. Seterusnya page yang ketiga 5 kenanga, page keempat ialah 5 mawar. Okey. Sekarang ni kita nak buat soalan. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey.
section seterusnya ataupun page seterusnya kita terus soalan A. Okey, saya buat soalan A. Ini contoh je cikgu, cikgu terpulang pada cikgu masing-masing lah. Okey. Baik, kalau nak letak description kita letak saja, kalau mungkin ada arahan tambahan di situ. Baik, kalau tak ada kita biarkan kosong saja. Okey. Baik, di sini saya nak masukkan soalan satu soalan soalan image ataupun bergambar. Jadi saya klik kat sini. Kalau saya klik image yang kat sini, ini untuk yang jawapan kat bawah ni ya. Kemudian nanti dia akan kecil sedikit. Jadi saya akan pilih di sini. Tengok apa arahan soalan. Tapi sebelum tu cikgu kena sediakan dulu soalannya lah, soalan yang dalam bentuk arahan supaya lebih mudah untuk cikgu pilih. Tak perlu lagi nak cari di sana sini kan. Okey. Saya ambil dekat sini ya. Saya ada satu soalan BM, try BM sini. Okey, kita upload saja. Okey. Ini soalan saya dalam bentuk image. Soalan ni sebelum ni saya dah tukar dalam bentuk image, boleh rujuk video saya sebelum ni. Baik, apa arahan kita nak beri di sini? Okey, contohnya baca petikan di bawah dan jawab dalam bentuk bahasa Melayu standard. Contohnya ini bahasa istana dan pelajar diminta untuk baca, kemudian dia akan jawab dalam bentuk bahasa Melayu standard. Okey. Baik, kalau pelajar nak jawab di sini, kita kena ubah. Kita ambil short answer atau paragraf. Okey, jadi sebab dia ada panjang, jadi kita akan pilih paragraf. Okey. Jadi pelajar akan jawab di sini dan cikgu kena requirekan dia. Okey. Jadi jawapan pelajar ni akan di sinilah, maksudnya dia akan menjawab di sini. Kita akan tengok nanti paparan yang sebenar. Baik, ini soalan yang pertama, soalan A. Baik, kalau kita ada soalan yang kedua ataupun soalan seterusnya, kita terus saja page kepada yang seterusnya iaitu soalan B ya. Okey, soalan B. Baik, saya tambah. Baik, soalan B ni mungkin kita tak bagi dalam bentuk image lagi, tapi kita bagi bentuk ayat macam biasalah. Okey. Okey, berikan pandangan anda berkaitan masalah pencemaran sungai di negara kita. Berikan pandangan anda berkaitan masalah pencemaran sungai di negara kita. Okey. Baik. Ini jawapannya juga dalam bentuk paragraf. Sebenarnya pelajar akan memberi pandangan. Okey, jadi dia kena menulis. Okey, jadi habislah. Okey, saya bagi dua contoh saja. Iaitu satu contoh soalan bahagian A, kita ambil image. Soalan B, kita bagi soalan yang bertaip macam ini dan pelajar diminta menjawab. Okey. Baik, sebelum kita pergi ke paparan untuk melihatnya, kita kena setting dulu. Sebab apa? Kita nak pelajar tu masuk ke kelas yang betul lah. Okey. Kita balik pada page yang awal tadi ke atas. Okey. Baik, kita pergi balik kepada yang di atas, kemudian pilih kelas anda. Baik, kita lihat kat sini ada 3 kelas, 5 anggrek, 5 kenanga dan 5 mawar. Okey. Apa yang perlu kita lakukan? Kita klik saja di bawah ni, kita pilih go to section based on answer. Baik, ini kerana kita nak pelajar 5 anggrek, dia hanya akan pergi pada senarai nama 5 anggrek. 5 kenanga akan pergi 5 kenanga, 5 mawar akan pergi kepada 5 mawar. Jadi, bila kita dapat sini, kita akan terus pergi go to next section. Sorry, kita klik sini, kita tengok. Sekarang ni pelajar 5 anggrek, dia akan pergi ke mana? Senarai nama 5 anggrek lah. Okay. Go to section 2, 5 anggrek. Sebab tu saya kata tadi kita lebih senang ikut urutan. Okay. Baik, pelajar 5 kenanga, dia akan pergi ke 5 kenanga. Begitu juga pelajar 5 mawar, dia akan pergi ke 5 mawar. Okay. Nampak tak? Okay. Bila pelajar ni masuk bagi email, kemudian dia akan pilih kelas. Bila dia pilih 5 anggrek, dia terus akan pergi, dibawa pergi ke senarai nama kelas 5 anggrek. Okay, setting kat sini dah siap. Okay, kita pergi pula setting di bawah.
Okey, dekat pelajar 5 Anggerik. Katakan pelajar 5 Anggerik ni ada 5 orang ni dia akan klik nama dia sendiri. Okey. Baik, selepas dia klik nama dia, dia kena buat apa? Dia akan terus pergi pada, dia akan jump pergi pada soalan. Okey. Jadi dekat sini saya pergi lagi sekali dekat titik 3 bahagian bawah ni. Okey, kita akan pilih go to section based on answer. Okey. Nah, pelajar yang pertama ni kita bawa dia pergi ke soalan A. Section 5 ni soalan A. Okey, kalau pelajar tu sini pun sama semua, kita akan pergi ke soalan A lah. Sebab pelajar ni dia dah isi nama, dah klik nama dia, kemudian dia akan terus pergi menjawab soalan dekat bahagian A. Okey, habis kat sini selesai. Baik, kita kena ulang balik kepada kelas yang seterusnya, iaitu tadi 5 Anggerik dah, sekarang ni 5 Kenanga. Pun sama juga, kita akan buat perkara yang sama, pergi pada titik 3 di bawah ni, pilih go to section based on answer. Kemudian kita akan pilih soalan go to section 5, soalan A. Okey, kalau cikgu dah 5 orang tadi mudahlah. Kalau cikgu dah sampai satu kelas 30 orang, mungkin ambil masa, tapi sebenarnya dia memudahkan apabila cikgu nak menyemak. Okey. Baik, kemudian kita pergi terus pada soalan seterusnya. Okey, kita terus pilih titik 3 di bawah, go to section based on answer. Baik, kemudian pun sama, kita akan pergi pada soalan A. Sebenarnya kalau cikgu rajin, cikgu boleh randomkan. Contohnya kelas 5 Mawar dia akan jawab section B soalan B dulu. Kelas 5 Kenanga ataupun ni dia akan pilih soalan mana yang, kalau ada banyak soalan lah. Okay, kalau kita nak elakkan berlakunya pelajar-pelajar meniru dan sebagainya. Okay, baik, habis. Baik, kita cuba tengok dekat bahagian ni. Saya pergi kat sini, preview lah. Okay, ni saya cubalah. Okay, dekat preview ni, okay, masukkan email wajib lah sebab dia ada tanda tu. Jadi kita akan letak email saya. Okay, kemudian saya akan pilih kelas. Okay, katakan saya adalah pelajar kelas 5 Anggerik. Saya klik saja 5 Anggerik. Okay, kemudian terus next. Nampak tak? Saya akan pergi ke kelas 5 Anggerik sahaja. Kemudian saya pilih nama saya. Okay, katakan nama saya ialah Arif Hakimi. Okay, saya klik je kat sini. Jadi bermakna saya pelajar 5 Anggerik, nama Arif Hakimi, kemudian saya akan klik next. Saya akan terus dibawa pergi pada soalan. Okey. Jadi saya tak akan klik nama orang lain, saya tak akan type nama orang lain. Jadi saya akan baca petikan, seterusnya saya akan mula menjawab. Di sinilah ini jawapan saya. Okey, katakan jawapan saya. Ni sebenarnya lebih type panjang sebab kita dah pilih tadi. Paragraf A, B, C, D, E. Ini contoh cikgu. Baik, kemudian kita next lagi. Okey, berikan pandangan anda berkaitan pencemaran sungai. Okey, saya pun tulis pandangan saya A, B, C, D, E. Okey, baik. Seterusnya kita akan submit. Okey. Okey, jadi kita dapat respon ni, your response has been recorded. Maknanya selesai. Soalan kita tu telah pun selesai. Pelajar boleh menjawab. Baik. Kalau cikgu nak masukkan timer, cikgu boleh rujuk video saya sebelum ni bagaimana kita nak masukkan masa murid menjawab soalan ujian. Okey.